اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول المؤمنين. اللهم غنينا بحلال حرام وسوى اسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوى الله. بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك ببركة الشريف أن تهمل الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أوصى علينا حكمتك وانشر علينا من خزائنك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك ببركة الشريفة أن تهمل الدنيا. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian selepas subuh insya-Allah untuk surau Al-Hikmah. Surau Al-Hikmah di SS18 insya-Allah. Surau Al-Hikmah insya-Allah. Kita share dulu sama-sama adik Korea surau insya-Allah. InsyaAllah sama-sama kita share. InsyaAllah kita sambung ayat 208 209 insyaAllah. Al-Baqarah, nota My Quran, tadabbur ringkas insyaAllah 209 untuk surau SS18 pagi ini insyaAllah. Tadabbur ringkas nota daripada nota Quran Time 209 yang ditajukkan sini, segera bertaubat, jangan tertangguh. Kemudian masuk surah 210, azab Allah di sebalik awan.
di himpunan Awan, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'at hukumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. InsyaAllah. Maksudnya, sadaqallahul azim, tetapi jika kamu tergelincir di setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 209. Maksud ayat ini, kupasan ayat ini diringkaskan. Pada ayat ini Allah SWT memberi peringatan kepada sesiapa sahaja yang tergelincir kerana mengikuti hawa nafsu dan pujukan syaitan, sehingga seseorang itu hanya mahu menerima sebahagian daripada syariat Islam. Sehingga seorang itu hanya mahu menerima sebahagian daripada syariat Islam dan tidak menerima sebahagian yang lain. Sedangkan ia mengetahui bahawa agama Islam adalah benar dan syariatnya lebih berhak untuk diterima. Allah SWT berfirman, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Ya. Maksudnya, sekiranya orang tu terlajak ataupun tergelincir daripada masuk ke bab maksiat Allah Ta'ala, ya, mengikut hawa nafsunya ataupun pujukan syaitan, sehingga seorang itu hanya mahu menerima sebahagian syariat Islam dan tidak terima sebahagian lain, sedangkan dia mengetahui bahawa Islam adalah benar dan syariatnya lebih berhak untuk diterima. Allah memerintahkan kita, Allah bersabda, tetapi jika kamu tergelincir dari bukti-bukti nyata sampai kepadamu. Apa maksud ini? Ialah bila bukti kebenaran yang ada dalam Quran dan dijelaskan Rasulullah SAW berkaitan dengan syariat yang dibawa, maka ingatlah bahawa sesungguhnya Allah itu Maha Penguasa dan kedudukannya lagi Maha Bijaksana. Ya, tak boleh lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mesej utamanya. Ya, mesejnya utamanya kita, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Perkasa. Sebab tu tak boleh tangguh. Taubat tak boleh tangguh. Ya, dah diingatkan. Ya, kita kadang-kadang menangguh. Yakin sangat umur kita panjang, yakin sangat kita boleh sihat terus. Tak. Suatu masa kita sakit, suatu masa kita akan terduduk kita, tak terdaya nak bangun. Bukan terlelap, sakit amat sangat. Masuk lagi ward, lagi sakit. Lepas tu bila Allah perintah, tak boleh tangguh. Ya. Maksiat kita buat, Allah terima, ampun. Taubat kita, Allah tunggu, bukan terima, Allah tunggu taubat kita. Sebab tu ditajuk dalam ayat ni, tak boleh tangguh bab taubat. Ya, segera bertaubat, jangan tangguh. Simple aja. Silap sikit pun kita boleh astaghfirullahalazim. Pendek, panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bila melakukan maksiat, Allah pasti akan hukum. Hukumnya sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Kerana Allah SWT Maha berkuasa atas segala urusannya, bijaksana dalam perbuatannya. Hukuman tetap hukuman, hutang tetap hutang, ya, hukum tetap hukum. Contohnya bila kita digoda supaya mengikuti jalan yang lurus, tergelincir, kita perlu kembali kepada mukjizat yang paling bernilai, iaitu Al-Quran. Allah Maha Berkuasa boleh sahaja melepaskan, boleh sahaja selepas kita berdosa Allah menghancurkan kita. Boleh. Allah boleh buat.
tetapi sifat Allah penuh dengan hikmah. Allah Maha bijaksana. Dia hendak kita kembali mengikut agama Islam secara keseluruhan dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Hebatnya Allah Ta'ala, ya. Sayangnya Allah Ta'ala hendak kita masuk ke Islam, balik ke jalan Islam. Pasal apa? Hendak kita, pujuk kita dengan tu yang ayat yang sebelum ni, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhannya. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nampak? Dalil yang hebat, dalil yang nyata. Kita tak boleh tangguh taubat, kita dipanggil, dipujuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, bila Allah sebut saja, bila Allah menyeru kita, ya ayyuhallazina amanu, maksudnya apa? Wahai orang-orang yang beriman tu maksudnya apa? Wahai, walaupun iman kita sentiasa turun naik senipis kulit bawang contohnya, tetapi Allah masih lagi, tetap lagi memanggil kita dengan gelaran yang terbaik, ya, memujuk dengan mengatakan perkara yang lepas biarkan berlalu. Allah juga menyeru agar kita masuk Islam dengan sempurna, sepenuhnya. Bila dah Islam, dah mengaku Islam, masuklah sepenuhnya. Jangan kita sebahagian. Ni tu yang kita bimbang, kita ambil sebahagian bila kita bersesuaian dengan kita. Silaplah. Ikut trend, ikut zaman. Dia ingat ulama pesan Islam tak ikut zaman. Islam tak ikut zaman. Zaman tu wajib ikut Islam. Tu kena kita. Contohnya bila kita digoda supaya mengikuti jalan yang lurus, tapi tergelincir, kita perlu kembali pada mukjizat yang paling hebat, iaitu paling bernilai, iaitu Al-Quran. Tak ada cara lain. Sebab tu Al-Quran ni menerangkan yang kegelapan. Quran tu ditulis, Quran itu diceritakan adalah menerangkan kegelapan. Allah Maha bijaksana, dia hendak kita kembali semula mengikut agama Islam secara keseluruhan dan tidak mengikut langkah-langkah syaitan. Tu mohon pada Allah Ta'ala, ya, biar Allah jaga kita. Kalau tidak, ke neraka. Sebab tu kita Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Contohnya waktu lepas solat 7 kali. Pasal apa? Diceritakan ada 7 pintu neraka standby untuk kita. Allah, tuan-tuan, kita asal daripada syurga, kita keturunan Tok Adam dari syurga. Kenapa kita kena balik kepada neraka? Seperti mana yang berlaku kepada Nabi Adam AS dan Hawa yang telah digoda oleh syaitan tetapi kemudiannya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia menerima taubat mereka. Peringatan kepada kita juga bahawa bila berbuat dosa, segeralah bertaubat. Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya. Maka mohonlah keampunannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tok Adam pun silap tapi cepat bertaubat. Diterima taubatnya. Tok Adam dan Tok Hawa, ya, pasal mendekati pohon yang dilarang. Akhirnya bukan dekat, Allah larang, ya, dia makan terus yang dilarang tersebut. Apa kata Tok Adam? Untungnya umat Muhammad SAW. Umat Muhammad SAW beruntung, ya, berbuat dosa, ya, berbuat dosa di sana sini, akhirnya bertaubat, masih lagi diterima, masuk surga dia. Tu Tok Adam
silap sikit dengan tok awal, terkeluar daripada syurga. Maksudnya kita ni berselisih dengan tok Adam. Nampak? Kita hebat macam mana berdosa, Allah tetap terima dosa taubat kita. Tok Adam kata untung. Sebab tu dia pesan kita, ya, dipesankan, Tok Adam pesan pada tuan putera-putera dia, maksudnya kita lah, keturunan dia. Yang pertama, ya, pesan puteranya, jangan kita dengar sangat cakap wanita. Kita kadang-kadang tak perasan. Kita bila kita cakap, Tok Adam dah berpengalaman pertama, ya, silap saya. Tok Adam dah berpengalaman pertama mendengar cakap isterinya Tok Hawa yang dibisikkan oleh iblis ataupun syaitan. Akhirnya terkeluar, ya. Kita sebagai suami, sebagai lelaki, jangan terlalu sangat mengikut kata-kata wanita. Antara pesanan Tok Adam, ya. Tidak salah kita meraihkan pendapat, tapi hati-hati sebenarnya, pesankan Tok Adam. Ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Habis bab, ya, jangan tangguh bertaubat. Batu kita teruskan. Pasal apa? Peringatan Allah Subhanahu Wa Taala terlalu hebat zaman sekarang, dengan akhir zaman, dengan zaman fitnah, dengan keadaan semasa. Sebab tu jangan tangguh bertaubat. Janganlah buat maksiat lagi dah. Ya, bila ada peluang untuk bertaubat, kita teruskan maksiat. Pasal apa? Ada bertaubat silap, berhenti. Ya, bila taubat tu ada tajuk bab taubat yang detail. Ayat 210, azab Allah di balik himpunan awan. Ya, diringkaskan ayat ni, disamaraiskan, maksudnya ada azab Allah Ta'ala di balik himpunan awan. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalim minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Sadaqallahul azim. Al-Baqarah 210. Tiada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya, yakni azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan telah diputuskan perkara itu, yakni mereka, dan kepada Allah segalanya dikembalikan. Allah Akbar. Ya. Satu azab yang disembunyikan Allah Ta'ala dari di sebalik himpunan awan bersama dengan malaikat, sedangkan telah diputuskan perkara itu dalam untuk mereka, dan kepada Allah segalanya dikembalikan. Kupasannya, dalam ayat ini yang dimaksudkan dengan kedatangan Allah SWT ialah berlakunya ketetapan Allah Ta'ala. Apakah ketetapan yang dimaksudkan itu? Jawapannya ialah azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ini bertujuan untuk memberi peringatan kepada mereka yang membawa kerosakan dan kehancuran, iaitu mereka seolah-olah sedang menunggu kedatangan azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah, maksudnya janganlah mencabar. Bukan mencabar, dia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah dah bagi COVID sekarang ni. Allah dah bagi C-19. Sampai kita ketakutan nak sembahyang, ketakutan nak ke masjid. Yang paling hebat, nak bersalaman adik-beradik, nak bersalaman saudara mara kerabat. Ketakutan juga kita sebenarnya. Kadang-kadang jadi tidak ikhlas bersalaman, bimbang. Dia datang daripada zon merah, seorang daripada zon kuning, seorang lagi zon pada zon hijau. Bimbang apa? Ketakutan. Ya. Ketakutan yang ditanamkan oleh musuh-musuh Allah. Penyakit wabak tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang jadikan. C-19, insyaAllah Allah yang jadikan.
Cuma kita berpada-pada lah. Kadang-kadang sampai hilang takut dengan Allah Ta'ala. Ya. Akhirnya jauhkannya Allah Ta'ala kita dengan masjid, surau. Akhirnya tak berjemaah. Allah bagi peluang berjemaah di rumah pun kadang-kadang tak hendak berjemaah juga. Ni kadang-kadang kita tak perasan. Masih lagi nak bermaksiat. Masih lagi nak seronok di luar sana. Ya, ada. Dibagi peluang berjemaah, kadang-kadang tak nak. Masih lagi di kedai, masih lagi Allah, tuan-tuan. Tu kadang-kadang takut atau membimbang kemurkaan Allah Ta'ala. Datang dengan tak menentu ataupun datang di sebalik awan. Kita nampak awan yang hitam. Rasulullah SAW diceritakan ulama, pernah satu ketika Nabi melihat awan hitam. Ya, hitam yang amat sangat gelap, segelap-gelapnya. Nabi bertukar wajah. Ya, pucat Nabi. Bimbang yang amat sangat. Bimbang apa? Bimbang apa yang akan berlaku selepas awan berwarna hitam. Kita kadang-kadang awan yang hitam gelap tu tak bimbang kita. Sampai dah keluar air, banjir, ribut, berpusing angin, baru kita tersedar. Ni diceritakan dalam ayat ni, azab atau ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu digambarkan sebagai himpunan awan. Hal ini bagi menggambarkan ketakutan dan keperitannya azab yang bakal mereka terima. Manakala pada waktu kedatangan azab itu tidak ada lagi usaha yang dapat menyelamatkan manusia, kerana hari akhirat bukan lagi hari yang untuk berusaha. Sebaliknya, hari akhirat adalah hari pembalasan. Allah, kalau betul-betul gelap awan tu, itu dah yang akan terjadi besok, iaitu hari azab ataupun yang tidak diselamatkan lagi manusia. Dan pada hari itu dipanggil hari akhirat, bukan bagi hari untuk berusaha, untuk beribadah. Habis dah. Ya, waktu tu dah cukup, tak ada lagi dah. Orang putih kata games over. Nak beribadat, nak berzikir, nak baca Quran, minta maaf, selesai sudah masa yang kita diberikan. Adapun selagi mana manusia masih berada di dalam dunia ini, maka hendaklah mereka jadikan sebagai tempat persediaan untuk bersedia dengan segala ketaatan dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Bila ada masa lagi dalam dunia, ada lagi keadaan sihat, ada lagi umur, ada lagi masa, masih lagi belum dikambus dalam tanah, masih lagi belum disimpan dalam tanah, masih lagi belum habis umur, dipesankan kita ni di dunia, hendaklah jadikan itu sebagai, jadikanlah dunia ni tempat persediaan untuk bersedia, ya, untuk bersedia dengan segala ketaatan dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu. Ini bersedia, caranya taat dengan Allah, taat dengan Rasulullah, taat dengan kitab Allah Subhanahu. Untuk apa? Untuk persediaan, untuk bekal kita ke alam yang satu lagi, ya, yang dipanggil hidup sesudah mati. Kata B. Arifin dalam novelnya, dalam bukunya Hidup Sesudah Mati. Ya, satu lagi kehidupan yang kita akan bangunkan nanti, akan dikira, akan diaudit kita dengan ketaatan kita, ke ibadah kita, kebajikan kita. Sama ada boleh ke neraka ataupun boleh ke syurga. Yang paling hebat, kita berpotensi untuk dicampakkan ke dalam neraka. Jika tergelincir, maka cepat-cepatlah bertaubat dan kembalilah kepada Allah. Jika kita atau ahli keluarga kita telah lama tidak membaca Al-Quran, maka cepat-cepatlah berbuat demikian. Jangan bertangguh sehingga tibanya hari pembalasan. Kerana bila tibanya hari tersebut, maka taubat sudah tidak diterima.
Ni pesankan pemimpin keluarga, dipesankan pada ahli keluarga. Jangan tangguh, jangan biarkan masa berlalu. Jika kita ataupun ahli keluarga kita lama dah contohnya tak baca Al-Quran, cari jalan, cepat-cepat berbuatlah baca Quran. Dibimbangi, tiba-tiba mati kita tanpa satu patah ayat Al-Quran. Walhal kita mengaku kita inna dina indallahil Islam, mengaku kita orang Islam yang berpandukan dengan Al-Quran. Kita sepatah Quran pun kita tidak jenguk. Walhal di TV sekarang 4 jam sekali, 4 jam sekali tadabbur My Quran Time. Itu pun tak nak jenguk. Kita lebih prefer pada TV lain, TV channel lain, movie lain, sport lain. Kadang-kadang tunggu siaran langsung sampai tengah malam tengok bola. Boleh kita uruskan, bukan uruskan lagi, adakan masa untuk bola. Walaupun bola sekarang tak ditonton dah, siaran langsung tak ada penonton bola. Allah, nampak? Tak boleh imagine. Tapi itu akhirnya Quran tak terbaca walaupun satu ayat. Apa yang kita nak jawab dengan Allah Ta'ala? Wahal Quran itulah yang menerangkan kegelapan. Bukan saja-saja Allah turunkan Quran tu. Allah tu menerangkan, Quran tu menerangkan kegelapan yang berlaku. Tak kira dalam macam mana pun kegelapan. Itulah salah satunya kadang-kadang kita tak terbaca Quran. Tunggu Ramadan. Jangan buat begitu, maksudnya jangan tangguh, jangan tunggu Ramadan. Quran tu senantiasa kita baca. Allah bagi masa dengan TV. Adakanlah masa dengan Al-Quran. Bila ada masa dengan Al-Quran, maksudnya kita ada masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Quran kita, dengan sembahyang kita, dengan zikir kita. Maksudnya adakan masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada masa dengan Allah, besok akan datang Allah ada masa untuk kita. Resolusi ayat Al-Baqarah 203 hingga 210 maksudnya apa? Satu, tingkatkan ketakwaan kita serta perbanyakkan zikir, istighfar. Itu dipesankan kita dalam ayat-ayat tadi 203 2 sampai 210 ayat Al-Baqarah. Yang pertama dipesankan kita, diperintahkan kita tingkatkan ketakwaan kita. Takwa, takut sebenar-benarnya dengan Allah Ta'ala. Kata Ustaz Somad, takwa, taqaf wawiyat, tawaduk kita. Bimbang, malu kita dengan Allah Ta'ala. Qaf, qanaah kita. Ada bab syukur kita dengan Allah Ta'ala. Qanaah, cukup apa yang ada. Jangan melampaui batas. Ada orang tak cukup. Sebab tu kita ada sedikit, cukup untuk menampung kita. Tu. Nak kecukupan yang sebenarnya besok di akhirat. Di syurga besok memang cukup segala-galanya. Taqwa, taqaf, waw, ya, wara kena buat. Kena wara. Pasal apa? Dibimbangi akan masuk dengan bab syubhat. Bab yang haram. Bab yang sepatutnya kita tidak makan. Bab yang sepatutnya kita tidak usik. Kita bukan usik, kadang-kadang kita makan juga. Bab syubhat. Kemudian taqaf waw ya yakin memang ada balasan Allah Subhanahu. Setiap yang berlaku dalam dunia ni yang kita buat, Allah tunggu besok. Terperinci, detail. Jangan nak tipu, jangan apa. Dunia boleh kita skip, boleh lari, boleh hidden, boleh hilangkan bukti-buktinya. Betul, dalam komputer, dalam data kita boleh hilangkan bukti-buktinya. Tapi dengan Allah Ta'ala recorded, documented, semua cukup. 3D semua ada. Tak boleh kita lagi. Maksudnya yakin dengan Allah Ta'ala. Sebesar biji sawi pun Allah akan kira pahala ataupun bab yang tidak, yang ke neraka. Allah akan kira seberat, walaupun seberat zarah ataupun sebiji biji sawi.
serta perbanyakkan. Disuruh kita tingkatkan perbanyakkan zikir dan istighfar. Zikir maksudnya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Amalkanlah zikir, macam-macam zikir ada. Basic yang tu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu pun kadang-kadang kita tak terbuat. Bila bekerja, bila bermusyarat, kadang-kadang kita lepas pandang. Bukan lepas pandang, nak cepat benda yang bab dunia. Tak terdaya nak buat 33. 3 je kadang-kadang. Allah, tuan-tuan. Ya, Allah bagi nikmat hebat. Kita kadang-kadang zikir 3 je. Walhal Nabi ajar 33. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu basic. Sepatutnya kita tambah lagi ada nama-nama Allah Ta'ala untuk mengingati Allah Ta'ala. Ya Alim, Ya Halim, Ya Ali, Ya Azim, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Zal Jalali wal Ikram. Macam-macam nama Allah Ta'ala. Dalam Quran ada 99 nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya kita zikrullah. Duduk saja-saja kita boleh ingat nama Allah Ta'ala. Biasakan dengan lidah kita, dengan zikir, dengan nama Allah. Dengan lain pun ada boleh. Dengan ayat Quran pun kita boleh ingat. Tahlil kan dia bukan untuk tahlil orang mati. La ilaha illallah itu sebagai zikir. Zikir yang paling hebat ialah la ilaha illallah. Tu. Ayat Quran ada macam-macam ayat Quran. Bismillah tu pun ayat Quran. Kita buat sebagai zikir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Semuanya zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disuruh kita tingkatkan istighfar. Kalau boleh dipesankan oleh Rasulullah SAW, Nabi pun beramal satu hari 100 kali. Sehari 100 kali. Kita boleh buat, boleh, insya-Allah. Jangan biasa 3 je. Kita boleh buat satu waktu 20 kali. 20 kali ataupun 25 kali. Kali 4, kali 5 cukup 100. Tu antara masa yang patut kita tingkatkan. Yang kedua, jangan mudah tertipu dengan kefasihan dan keucapan dan memukau dan penampilan. Kita jangan tertipu dengan bab kefasihan, ucapan yang memukau dan penampilan. Kadang-kadang syaitan ni menghiaskan sesuatu sampai kita tergoda. Hebatnya bercakap, ucapan dia ataupun yang memukau, ataupun presentation dia yang hebat. Hati-hati, kita tidak tahu siapa yang membuat bab penampilan. Yang ketiga, diperintahkan kita ucapkanlah, Ya Allah, jadikanlah kami di antara orang-orang yang bertakwa, serta mohonlah keampunan. Mohon kepada Allah Ta'ala. Apa dia? Jadikan kami, Ya Allah, di antara orang-orang yang bertakwa, serta mohonlah keampunan. Maksudnya kita minta terus kepada Allah Ta'ala, jadikan kita ni sebagai orang-orang yang bertakwa. Tadi baru sebut tadi, taqaf wawiyah, takut dengan Allah Ta'ala. Tawaduk kita, warak kita, qanaah kita, yakin kita terus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita langsung tak ada rasa apa-apa langsung. Bila tengok Quran tu tak ada rasa apa-apa. Allah, tuan-tuan, rugi serugi-ruginya. 3 pesanan, 3 resolusi dari Al-Baqarah. Maksudnya dipesankan kita untuk peningkatan takwa dan perbanyakkan zikir dan istighfar. Ayat seterusnya, ayat seterusnya tadabbur ringkas, 211, iaitu jangan menukar nikmat Allah sesuka hati. Kita baca sikit, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sal bani Israil kam atainahum min ayati bayyinat wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhum wa innallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tanyakanlah kepada Bani Israel
berapa banyak bukti yang nyata telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sesungguhnya hukuman Allah sangat berat. Ni cerita ayat 2:11, dipesan, diperintahkan kita jangan menukar nikmat Allah sesuka hati. Patutnya kita dapat nikmat Allah, kita bersyukur. Maksud kupasan ayat ini, pada ayat sebelumnya menceritakan mengenai golongan Bani Israel yang suka bertangguh dan berbuat apa-apa pun, terutamanya hal bertaubat. Suka bertangguh dengan bab perintah Allah Ta'ala, padahal menikmati kehidupan, mendapat nikmat. Tapi bab taubat, hal-hal taubat, dia tangguhkan dahulu. Mereka ingin menikmati kehidupan dunia terlebih dahulu, barulah mereka mahu bertaubat. Sama juga macam kita ni perangai. Kemungkinan ada dalam kita, nak rasa bab dunia dulu, pencen besok baru kita bertaubat. Kesilapan besar. Walhal Allah bagi masa yang hebat, umur yang hebat, badan yang sihat, tapi bertangguh. Kenapa? Yakin sangat umur dia sampai ke pencen. Umur dia yakin sangat umur dia sampai 63 sampai 70. Tengok keturunan dia, keturunan aku kat 100 tahun, lambat lagi mati. Silap besar. Dia terlupa dia calon-calon jenazah. Dia terlupa dia bakal jenazah, kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Sebab bila bakal jenazah, mati itu dalam kelipan mata. Tengah-tengah pejam, dia tak celik. Berlaku dah. Tengah tidur, tak celik-celik esoknya. Pasal mati sudah. Umur dia habis waktu tidur. Batu sebelum tidur, siap-siap juga. Pasal apa? Tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Itu pun daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Maksudnya mati itu dalam kelipan, tengah pejam boleh tak celik. Memang besar potensi dia. Tengah celik pun tak boleh, kadang-kadang tak boleh pejam. Pasal terbuka mata, terbeliak mata. Sedang terbeliak tu mati dia. Terkejut, mata tu terkejut. Tu yang terbeliak tu. Terkejut melihat rohnya keluar daripada ubun-ubunnya. Terkejut melihat rohnya keluar. Masa tu tak boleh buat apa dah. Orang putih kata games over. Masa habis dah. Cukup masa. Itu yang mata tu terkejut, terbeliak melihat rohnya suddenly keluar terus. Lalu daripada ayat ini, Allah SWT memerintahkan kepada Rasulnya untuk bertanya kepada Bani Israel. Sal Bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak bukti yang nyata yang telah kami turunkan, kami berikan kepada mereka. Mereka Bani Israel sudah diberikan mukjizat demi mukjizat sejak daripada zaman Nabi Musa lagi. Tetapi mereka telah menukarkan nikmat Allah itu dengan keinginan mereka sendiri. Degilnya Israel, degilnya Bani Israel ni. Macam-macam mukjizat daripada bukan Nabi Muhammad, bukan zaman Nabi Musa lagi, Nabi Isa lagi. Musa ditenggelamkan laut Fir'aun depan mata, depan Bani Israel ni. Kan Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dengan Nabi Musa. Laut terbelah depan mata. Bukan live streaming. Yang kita kuliah ni live streaming. Belakang kamera. Ni depan mata dah, laut terbelah. Nampak tenggelamnya Fir'aun. Mukjizat yang hebat ditunjukkan oleh Nabi Musa dengan izin Allah Ta'ala. Tapi mereka telah menurunkan nikmat dengan keinginan mereka sendiri. Dia Allah tanya tu. Sudahkah sudah diberikan mukjizat demi mukjizat sejak daripada zaman Nabi Musa lagi. Tetapi mereka telah menerkarkan nikmat Allah itu dengan keinginan mereka. Masih lagi tak cukup-cukup nikmat Allah Ta'ala.
Jadi Allah SWT berfirman, fa innallaha syadidul iqab. Maka sesungguhnya hukuman Allah sangat berat. Hukuman Allah memang hebat. Ayat ini sebenarnya untuk menghiburkan Rasulullah SAW daripada rasa kecewa dan sedih disebabkan kebanyakan ahli kitab dan kaum musyrikin tidak mahu beriman terhadap petunjuk yang telah dibawa baginda Rasulullah SAW. Nabi dihiburkan oleh Allah Ta'ala. Pasal apa? Nak tunjukkan cerita zaman dulu. Padahal dalam zaman Nabi pun berlaku juga orang tak nak terima kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ini juga merupakan teguran dan celaan terhadap golongan Yahudi kerana kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan juga kerana mereka terus-menerus berada dalam kekufuran dan tidak mahu memeluk agama Islam. Bukan beriman, tak nak langsung dia kepada Islam. Kenapa? Nak mempertahankan yang lama. Hakikatnya ayat ini adalah panduan untuk kita. Hari ini apabila Allah SWT memberi kepada kita ruang dan peluang untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, jangan lagi bertangguh untuk belajar. Mungkin sebelum ini kita berasa susah untuk dibaca Quran disebabkan tidak ada ustaz yang mahu mengajar. Tetapi sekarang terlalu banyak kaedah yang disediakan untuk kita mempelajari Al-Quran. Bahkan secara atas talian juga kita boleh mempelajari Al-Quran. Ini dipesankan kita. Dipesankan kita. Ini sebagai pengajaran dari perangai Yahudi, panduan untuk kita. Bila Allah beri kita satu peluang atau peluang untuk baca Al-Quran, jangan tangguh. Ada tak ruang dia? Ada. TV saja tak tahu berapa rancangan bab Al-Quran, bab tajwid, bab muqaddam, bab macam-macam. Pak, daripada zaman Datuk Hasan Al-Ashari lagi. Sekarang zaman Ustaz Toha pula, Ustaz Don, semuanya ada bab Quran. Sekarang ada lagi My Quran Time. Buka Facebook ada lagi rancangan-rancangan Quran online lagi. Allah, tuan-tuan, Allah bagi ruang untuk mempelajari Quran. Kadang-kadang orang bersahaja je, bertenang tengok orang tu tadabbur, tengok Ustaz Fazrul dalam TV Jerah, dia tengok macam tu je, tak ada siapa pun. Dia boleh baca benda lain, dia boleh tengok benda lain, dia tak langsung ada bab sensitif. Apa yang ditadabburkan, apa yang dibacakan, apa yang diingatkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Siap dengan qari lagi, Ustaz Tirmizi, Ustaz Tarmizi, Allah, dengan bacaan-bacaan hebat. Cuma dia boleh kata sedap juga perjalanan. Itu dia punya sensitif. Sedap juga. Pasal sedap bunyi, sedap lagu dia saja. Habis tak ada. Inisiatif dia tak ada langsung. Ni jangan. Bahkan diceritakan lagi ni, jika kita masih lagi berdalih lagi, maka kita tidak ubah seperti kaum Bani Israel. Dalam letak ni, bila kita masih lagi berdalih dengan Quran, berdalih dengan kitab-kitab Allah Ta'ala ni, kita disamakan dengan kaum Bani Israel, dan ketika itu azab yang berat sedang menanti. Dan kemungkinan, kata ulama, kemungkinan bukan di akhirat. Azab tu berlaku di dunia juga. Ini Allah bagi azab C-19. Ini peringatan yang hebat daripada Allah Ta'ala. Kata Tuan Guru Datuk Harudin, selagi kita tak berubah, selagi itulah kita akan diazab. Dan sampai satu ketika kita akan patah balik dengan Quran. Pasal apa? Kedegilan kita yang sama dengan Yahudi tadi, sampai ke satu tahap, azab yang amat hebat dari Allah Ta'ala, akanlah kita balik pada Al-Quran. Itu yang paling dahsyat. Kita tak tahu bila. Pasal apa? Kadang-kadang kedegilan kita tu, angkuhnya kita dengan Al-Quran, tak nak ikut, tak nak kita follow. Akhirnya Allah bagi azab yang lagi hebat. Belum lagi bab akhirat, di dunia kemungkinan besar akan berlaku. Justru peganglah erat-erat nikmat yang telah Rasulullah SAW bawa. Pelajarilah Al-Quran bersungguh-sungguh. Jangan ditukar dengan kesibukan dan memberi pelbagai alasan.
Peluang kita hanyalah sekali sahaja. Apabila nyawa diambil kelak, tiada apa yang dapat membantu hatta diri sendiri. Allah, tuan. Ya. Bila ada peluang tempat yang ada mengaji Quran, walaupun iqra' saja, itu tempat yang hebat. Itu tempat kerja yang hebat. Pasal apa? Bukan sibuk dengan kerja. Kadang-kadang kita tergadai dengan kesibukan kerja, kesibukan bekerja. Masa tak sempat, Ustaz. Tak sempat nak mengaji, tak sempat nak belajar. Dia terlupa umur makin lama makin habis. Ni nak masuk ujung tahun, tuan-tuan. Dah nak habis dah. Tahun Masihi, bulan Disember. Dah hampir habis dah. Kita kadang-kadang lupa, terkejar-kejar dunia, tak nak mengaji Al-Quran. Kita nak mengaji tempat yang lagi hebat, tempat lagi yang banyak duit, tempat lagi yang banyak harta, tempat lagi yang banyak projek, tempat lagi banyak bab dunia. Kita terlupa nak pelajari Al-Quran. Walhal Allah dah bagi peluang untuk bekerja di tempat yang ada Al-Quran. Bukan bab kerja kilang Quran, bukan. Tempat kerja yang masih lagi memperuntukkan masa untuk Al-Quran, majlis ilmu. Walaupun seminggu sekali, alhamdulillah, itu hebatnya ofis, itu hebatnya pejabat, itu hebatnya organisasi yang hebat. Pasal apa? Berniaga, bekerja bersama adanya dengan Al-Quran. Maksudnya ada masa dengan Allah Ta'ala ataupun senantiasa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon kita diingat kembali, dipesankan balik. Saya ulang baca nota ini. Peganglah erat-erat nikmat yang telah Rasulullah SAW bawa, yakni Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran bersungguh-sungguh, jangan ditukar dengan kesibukan dan memberi pelbagai alasan. Jangan kita ambil alasan. Ya, dibimbangi kadang-kadang tempat kerja yang tak ada dengan Quran, yang tak ada dengan sembahyang 5 waktu, yang tak ada bab keberkatan, yang tak ada dipimpin oleh orang Islam. Akhirnya kita mengikut tata susila, tata cara hidup kita sebagai orang yang lain. Walhal kita tahu kita Islam, akhirnya kita berbudayakan dengan bukan yang Islam. Allah, tuan, tolong fikir-fikirkan, tolong bimbang-bimbangkan. Carilah tempat kerja, tempat cari rezeki, contohnya tempat kerja yang ada bersama dengan Al-Quran, walaupun iqra' saja. Itu yang cantik. Pasal apa? Mempelajari setiap satu huruf Al-Quran akan diberi hebatnya, diberi pahala daripada Allah Subhanahu. Carilah jalan tempat kerja, tempat rezeki, tempat-tempat yang kita nak hidup, tempat yang kita selalu diagungkan Al-Quran. Maksudnya bila mengagungkan Quran, maksudnya Allah lagi hebat, Rasulullah pun hebat. Taat Allah, taat Rasul. Itu dia. Apabila nyawa diambil kelak, tiada apa yang dapat membantu hatta diri kita. Bila nyawa diambil, apa yang bantu? Tak ada. Cuma bila dengan Al-Quran, alhamdulillah. Pasal apa? Bila dengan Quran, kita boleh sebut nasib baik, alhamdulillah, nasib baik aku takwa dengan Allah Subhanahu. InsyaAllah cari jalan dengan Al-Quran, carilah jalan tempat rezeki dengan Al-Quran, cari jalan bekerja tempat yang ada bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita diselamatkan besok di akhirat. Pasal apa? Yang membantu, yang merisaikan kita adalah Al-Quran kita, kitab Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah takat tukun untuk surau SS18 Subang Jaya. Saya mohon ribuan terima kasih memberi peluang untuk kuliah lewat sikit hari ini. Masalah internet, ada masalah internet. InsyaAllah mudah-mudahan doakan kami semua sekeluarga di sini dan di tempat belajar anak kami di Turki. Mohon doakan supaya selamat walaupun hebatnya wabak ini. Kita terus bersama Quran, terus bersama Allah SWT, dan ikut terus Rasulullah SAW. Mana yang baik, yang terbaik terus daripada Allah Ta'ala. Kita akan sambung petang ni untuk surau
InsyaAllah petang ni di surau online ya. Petang ni di surau, kalau jadual ikut surau masjid, bukan surau, Masjid Bandar Bukit Puchong ya, InsyaAllah. Esok subuh di Masjid Kampung Sawah. Itu pun masih lagi online, masih lagi PKPB. Kemudian petang esok di Lukut Taman Selasih, Surat Al-Kahfi, kuliah maghrib, masih lagi online. Walaupun dah bebas rentas negeri, tapi tempat kuliah tu masih lagi PKPB, maksudnya masih lagi perintah berkurung, dengan bersyarat kita teruskan online kita biar ilmu itu terus berjalan. Walaupun diadakan obstacle ataupun halangan, tapi kita terus berjalan, insyaAllah. Terima kasih pada SS Surau Al-Hikmah, Haji Kamal Surau Al-Hikmah memberi peluang di surau untuk online, insyaAllah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri wa khdi hawalina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ya Allah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bizzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma bismillahillazi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wala fis samai wa sami'il alim. Bismillah ala nafsi wa dini, bismillah ala ahli wa mali, bismillah ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azza jaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizum bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wa rasul minin. Allahumma ghnina bi halalin haramik wa bi fadli man sibak. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul arsyil azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkalallaha fa huwa hasbuhu innallaha balighu qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa sami'un alim. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa sami'un alim. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa sami'un alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallahi syadidil arkan. Subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar. Subhana man la yushghiluhu sya'an wa nanshan.
Subhanallahil hannani mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Tahassanna bil jabr wa tasamna al malakut allazi la yamut. Isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa di Bandar Bukit Puchong online insyaAllah.